Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jadi kita berjumpa lagi di video ini. So hari ini kita akan belajar masih dalam bab yang sama, iaitu bab 1. Kita akan belajar kesan kadar faedah sebagai alat dasar kewangan dalam ekonomi. So jadi tajuk ni, subtopik ni kalau dekat buku teks ekonomi tingkatan 5 dekat muka surat 96. So jadi antum semua boleh cuba untuk buka dan juga tengok sambil kita belajar, sambil tengok buku teks. So jadi kita akan terus masuk kepada kesan kadar faedah. So basically sebelum kita masuk kepada kesan, so kadar faedah terbahagi kepada dua. Faedah terbahagi kepada dua. Kadar faedah terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah kadar faedah tetap dan yang kedua ialah kadar faedah terapung. So apa perbezaan antara kedua-dua jenis faedah ini? Yang pertama ialah kadar faedah tetap. Nama pun dah tetap, jadi dia tak berubah. Maksudnya kadar dia contoh kalau kadar faedah buat pinjaman kereta contohnya 2% selama 5 tahun contoh. So jadi selama 5 tahun ni kadar faedah dia 2% tetap tanpa ubah. So jadi apa? Jadi pengguna ataupun isi rumah ataupun peminjam tahu, dia akan lebih tahu. Tahu dengan tepat. Tahu berapa jumlah perlu bayar. Dan juga ansuran dia. Kita dapat tahulah setiap bulan kita kena bayar. Contohnya pinjaman kereta setiap bulan bayar 700. So selama 5 tahun 700 dia kena bayar. So untuk kadar faedah ni sesuailah untuk siapa yang untuk peminjam yang tak mahu dipengaruhi oleh perubahan kadar faedah. Biasanya kan kita dah belajar sebelum ni, kadar faedah ni kita gunakan sebagai alat dasar kewangan untuk merawat masalah inflasi dan juga kemelesetan. Jadi kadar faedah ni dia akan berubah-ubah. Tapi kalau kadar faedah tetap, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah walau apa pun yang terjadi. Macam tu. Tak mahu dipengaruhi oleh perubahan kadar. Kadar faedah. Manakala untuk terapung pula, yang pertama sekali ialah dia berubah. Berubah sama ada naik ataupun turun lah. Bergantung kepada kadar rujukan. So bergantung pada kadar rujukan. Siapa yang kawal kadar rujukan? So kadar rujukan akan dikawal oleh Bank Pusat. Dikawal oleh Bank Pusat. So kalau kita Bank Pusat kita ialah BNM lah, Bank Negara Malaysia. So jadi bila berlaku perubahan, maksudnya akan berlakulah perubahan pada
perubahan pada jumlah pembayaran. Okey, akan berlaku perubahan pada jumlah pembayaran dan juga ansuran. Okey, dan juga ansuran. Okey, pembayaran dan ansuran. Okey, contoh kalau kadar faedah naik, okey, ansuran pun akan naik lah. Okey, kalau kadar faedah turun, so jadi ansuran tu akan menjadi lebih rendah. Okey, itu maksud dia. Okey, so jadi biasanya, okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, so apabila Bank Pusat dia buat perubahan pada kadar faedah, okey, sama ada turun ataupun naik, okey, biasanya dia akan memberi kesan kepada kos pinjaman lah. Okey, dia akan beri kesan kepada kos pinjaman. Okey, kos pinjaman. Kalau kadar faedah tu naik, maka kos nama tu dekat sini lah. Okey. Okey, kalau kadar faedah naik, okey, of course lah. Okey, kos pinjaman akan meningkat. Okey, antum kena tahu yang ini. Okey, kalau kadar faedah turun, maka kos pinjaman akan turun. Okey, nampak ke? Okey. So, ini konsep dia. So, jadi antum kena faham konsep kadar faedah. Apa yang terkesan kalau kadar faedah meningkat. Jadi, okey, sekarang kita nak tengok, okey, apakah kesan-kesan kadar faedah kepada unit-unit ekonomi. So, kita akan tengok satu persatu. Dan setiap unit ekonomi, dia berbeza dia punya kesan. Maksudnya, kepada isi rumah, okey, berbeza, ataupun pengguna, kepada firma, okey, dan juga kepada kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi ni kepada kerajaan lah secara basicnya, okey. So, jadi kita akan tengok satu persatu setiap unit ekonomi ni di video yang akan datang. So, stay tune. So, boleh tengok kepada next video part 2. Okay. Assalamualaikum.